Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghnaa. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Dan dikasih dan pengurusi surau dan adik-adik jawatan kuasa, dan dikasih juga kepada penerima terbilan, yang saya kasih juga kepada Tuan Haji Munaim dan seluruh para muslimin muslimat
tetamu-tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita bertemu dalam siri kuliah bulanan. Cuma bertukar hari sebentar, karena pada minggu pertama yang lalu saya tidak dapat hadir karena sebab yang macam tuan-tuan. Saya macam tu tuan-tuan, tu macam tu tuan-tuan, tak pergi tempat lain, maka saya kena balik ke kampung sebab yang sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini tajuk yang saya akan bawa ialah Uqubatu Tarikis Salah. Tajuk ini diambil daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam bahasa Melayunya, peringatan kepada orang-orang yang lupa. Tajuk yang pertama, dia ada 12 tajuk. Tajuk yang pertama, Uqubat Tarikis Salah, siksaan orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah ciptakan kita berbeza dengan binatang kerana kita ada sembahyang. Sebab tu maghrib, masuk aja maghrib, turun aja matahari, kita bergegas balik ke rumah, mandi, pakai baju, tak sembahyang. Apa beza dengan binatang? Dia balik ke rumah juga, tapi dia balik, dia masuk reban dia masuk tempat dia, maka duduklah dia di situ, tidur. Kalaulah manusia macam itulah keadaan dia, dia tak sanggup nak sebut. Dia tak sanggup nak sebut, takkan nak kata kau ni macam ayam dah pula. Tapi itulah hakikat sebenarnya, nak dibezakan makhluk Allah yang namanya manusia dengan binatang. Sebab itulah dia, di langit dan di bumi ini, makhluk Allah ini ada 3 dia yang besar, yang berperanan penuh. Yang pertama malaikat, yang kedua yang manusia, yang ketiga yang jin. Jadi kita nak jadi apa? Kita duduk di antara dua, nak jadi malaikat kan nak jadi jin. Jin ni maksudnya syaitan. Saya sebut jin ni maksudnya syaitan dan iblis lah. Ada jin yang Islam, tapi kita sebut jin ataupun perangai syaitan ataupun iblis. Ini makhluk Allah yang besar. Sebab itulah kita bangun di pagi hari, kita bangun terus ada sembahyang subuh. Tak buat kerja apa lagi, tak pergi kerja lagi, bangun daripada tidur terus beres sembahyang. Boleh Ustaz kalau tak mandi? Tak apa, mandi bukan wajib. Yang wajib ni ambil sembahyang. Kecuali lah mimpi. Mimpi kena mandi. Ustaz saya mimpi macam mana? Kena mandi. Mimpi Piramli boleh Ustaz? Mimpi Piramli tak payahlah. Mimpi yang tiba-tiba, mimpi pelik, tiba-tiba kena mandi. Tak basah apa Ustaz? Tak payah mandi. Basah lah Ustaz. Tengok. Kalau basah tu ayat kecil, tak payahlah mandi, basuh je lah. Kita kadang-kadang ni, tuan-tuan tahu ada satu ubat di Perlis ni dipanggil Makjun Taufik. Makjun Taufik ni orang-orang kampung yang buat kerja bendang. Macam sekarang ni, diorang dah turun buat kerja bendang. Yang tua-tua umur dah 60, 70 ni memang ikut hukum akal, tak larat. Tapi boleh kuat dengan makan Makjun Taufik. Nampak hebat cik ni. Kalau tuan-tuan tengok dia bawa traktor, dia bawa kubota, tengok dia bawa mesin padi, ya Allah, belah hantu ke apa. Kuat sungguh. Kita nak naik tangga surau pun mengah tuan-tuan, ini bawa traktor, tanggung padi. Hebat. Dia makan Makjun Taufik. Cuba kita makan, tak payah. Saya makan. Saya kata, hebat motor ni. Kita tanya pakcik makan apa? Dia kata Makjun Taufik. Saya pergi kedai, beli di farmasi ada dijual Makjun Taufik. Kita yang tak buat kerja macam dia, kita makan. Saya pun makan malam tu saja 25 kali kencing. Pakai tak tidur sampai pagi. Kata kalau tertidur kot sakit, terkencing atas katil. Malu bukan isteri, terkencing atas katil. Kencing orang tua-tua ni bukan macam budak muda. Banyak tuan-tuan. Boleh perah kot barangkali tu tilam tu boleh perah. Jadi tak tidur sampai pagi 25 kali. Jadi tuan-tuan tak payah makan Makjun Taufik tu. Ustaz ada? Tuan-tuan tak payah makan tu teruk. Esok patut boleh datang mayang subuh, tak boleh datang mayang subuh. Tanya kenapa? Taklah, kencing 2 minit sekali. Pakai sudah lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah buat salat subuh ini nak bezakan kita dengan binatang.
Binatang dia bangun, dia keluar daripada reban dia keluar daripada kandang dia, mana dia cari? Apa yang dia cari? Apa yang dia cari? Dia cari makan ni. Kalau kita bangun subuh, terus pergi kedai mamak, sama. Cuma kita pakai baju ya. Minta maaf lah. Apa ustaz? Nampak garang. Macam mana? Itulah cerita dia. Sebab tu beza dengan Allah ciptakan sembahyang itu, falsafah dia. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, mari kita tengok apa yang Allah kata dalam ayat Al-Quran. Dalam hujah ulama ini tentang sembahyang. Kata Allah Ta'ala, diambil firman Allah, wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah berfirman, dirikanlah olehmu akan sembahyang, maka berikanlah olehmu akan zakat, dan demikian itulah agama yang sebenarnya. Dua benda yang Allah cerita. Islam ni nak dibandingkan dengan agama yang lain, ada dua benda. Yang pertama sembahyang, yang kedua keluar zakat. Tak boleh kalau kawan tu dia keluar zakat tapi tak sembahyang. Itu tak betul tu. Dia bukan dikira beragama. Saya ustaz, mau takat bagi duit boleh, tapi nak sembahyang subuh ni Allah, tak boleh. Berat. Maka dia bukan beragama Islam. Itu cerita dia. Ada setengah orang, dia sembahyang. Saya sembahyang boleh ustaz, tapi mak zakat setahun RM7.50. Selangor tak tahu lah berapa duit, dapat RM7. Atau kepala RM7. Saya sembahyang boleh ustaz, tapi mak duit ni memang tidak guna. Sama. Itu bukan agama yang benar. Agama yang benar ni, dia mesti sembahyang dan tunaikan zakat. Sebab zakat itu setahun sekali. Macam dengan ialah zakat fitrah tu setahun sekali. Zakat harta, zakat simpanan pun pusingannya setahun sekali. Zakat simpanan pun setahun sekali. Zakat aja setahun sekali, bukan setiap hari nak kena bagi. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Syekh Mustafa Mashhur ni dia Mursyidul Am Ikhwan Muslimin Mesir. Mati dah. Dia bukan orang yang keluar daripada Al-Azhar Mesir, bukan. Dia orang akademik biasa, tapi dia hafal Quran. Dia hafal Quran. Dia orang akademik macam kita ni lah, hafal Quran. Kita akademik tak boleh baca Quran. Oh, saya akademik no ustaz, baca Quran, oh tak boleh. Yang boleh baca Quran pula tak akademik pula. Ustaz boleh baca Quran, tapi kolot lah pula orang cerita ni pun tak tahu. Orang cerita macam mana Palestin, entahlah, saya orang pun tak tahu maksudnya. Yang dia tahu cerita hukum ni, hukum aja. Itu yang bergaduh kerana hukum Islam yang simple, yang kecil ni. Bab daging korban pun bergaduh. Ustaz, daging korban ni kita nak buat korban kena sebut nama kuat. Kalau nama di lembu tu ada 7 orang kena sebut. Haji Mat, Haji Ali, Haji Budin, semua sebut kuat-kuat. Seolah-olah kita fikirkan Allah Ta'ala tu tak dengar kita sebut, dan Allah Ta'ala tu tak tahu niat kita. Tu bila sebenarnya ustaz tak sebut pun nama tadi, Allah Ta'ala tahu, tak sah ustaz. Sudah kolot dah pula. Sebab tu Mursyidul Am Ikhwan Muslimin Mesir yang dulu mati, dia bukan orang agama, tapi orang akademik yang hafal Quran dan menghafal hadis Imam Bukhari. 1000 hadis yang dihafal. Sebab tu dia angkat jadi Mursyidul Am Ikhwan Muslimin Mesir. Dia menulis satu kitab yang namanya Kamilul Insan. Apa dia maksud Kamilul Insan ni? Manusia yang sempurna. Dia cerita dalam kitab tu, dia kata manusia yang sempurna ni manusia yang ikut jadual. Dia sebut secara umum. Manusia yang sempurna, manusia ni kalau dia nak sempurna, nak berjaya, dia mesti ikut jadual. Memang sungguh pun. Buktinya kita kahwin bukan umur 7 tahun. Umur dah 20 lebih baru kahwin. Cuba kita kahwin umur 7 tahun. Jumpa dengan orang kita minat, isteri kita umur 6 tahun, agak-agak boleh berumah tangga elok.
Boleh dapat anak, boleh. Tapi jenuh belah lah. Mak kita tu belah lah, cucu belah lah dengan kita. Kita perlu lari main bola, apalagi main basikal. Itu dia tahu. Jadual tak betul. Jadual betul kan 20 lebih bawah kali. Jadual. Kemudian kita berjaya kerana kita ikut jadual. Mana ada orang tiba-tiba umur 6 tahun masuk universiti? Tak ada. Dia mesti masuk tadika. Lepas tu masuk sekolah menengah. Kemudian barulah dia naik bila berjaya, dia masuk universiti. Universiti pula ada 3 kategori pula. Ijazah pertama, master, kemudian naik ambil PhD. Mana boleh tiba-tiba saya kira ambil PhD dulu. PhD beli boleh tak? PhD beli boleh. Bahkan pergi Thailand, tak payah masuk universiti, bayar duit dia RM1,500, 10,000 baht, dia bagi cok. Doktor Rosmani. Okey. Tak tahu kata doktor ayam, kata Piramli, doktor ayam. Pangkat dia apa Piramli? LENBU. Saya punya pangkat LENBU. Dia tak sebut peluru, dia sebut LENBU. Tentang yang dirahmati Allah sekalian, dia cerita manusia yang sempurna ni manusia yang ikut jadual hidup dia. Tuan-tuan, kita nak sihat, kita makan ubat ikut peraturan dia. Tuan-tuan demam, agak-agak kalau makan ubat, kalau kata kita demam, pergi beli Panadol 3 papan, telan semua kali, agak-agak dah demam. Sembuh tak demam? Tak sembuh. Di Perlis berlaku tu 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Budak sekolah SPM pening. Dia pening dia telan Panadol 20 biji. Akhirnya apa yang berlakunya ni, darah dia menjadi cair dan mati dengan tu. Bila doktor cek masuk khabar. Saya pergi tengok sendiri waktu dia sakit tu, pergi tengok darah keluar. Bila kita tengok darah keluar, dia panggil ayah dia, tak lama ni budak ni. Memang semua. Saya balik rumah, dia hantar report darah. Boleh tengok di sudut zahir orang nak mati ni, boleh tengok dah. Dia tengok bila yang berlaku zahirnya. Kerana makan, ambil secekap, bubuh dalam mulut, tak sembuh. Nak kena makan ikut peraturan. Tuan-tuan pergi ke klinik pun, kalau demam pun dibagi, ini makan 3 biji selepas makan. Entah pergi makan sebelum makan, itu yang jadi gastrik. Entahlah ustaz, saya makan sebelum makan. Seminggu dah rasanya tak hilang kau ustaz, bila yang makan? Sebelum makan. Tak lagi juga, mesti ikut jadual. Isteri kita dapat anak, minggu pertama tak nak bagi kuning. Isteri itu tak boleh hentak jamu lagi. Mentang-mentang kita dah tengok isteri kita beranak, nak tunggu 100 hari ini aku tak dapat. Beli jamu daripada Indonesia, kita pun bagi isteri, tolong tanak lagi, tolong tanak letak atas api tu. Isteri kita minum, ya Allah, kita kata kenapa berkerut? Cuba abang minum, kita minum 3 hari tak damah nasi. Baik, kita makan. Kita pun bagi isteri kita, makan ni kacik Fatimah, kancing baju, tak macam-macam lah. Bagi semua. Bagi anak ayah ni pengapat, bagi semua. Dia minum minggu yang pertama, anak yang lahir tu, yang duk makan susu dia tadi tu, yang duk isap susu dia, mesti naik kuning. Naik kuningnya anak bukan kerana kita tu makan minyak, tapi kuningnya anak kerana ibu tu dia makan herba. Sebab itulah minggu yang pertama orang tak nak makan herba. Kita dia bagi suami ni pandai-pandai tu makan. Lepas tu makan. Bila makan aja herba, makan pula ikut jadual. Bukan boleh main makan je. Makan pula ikut jadual, berapa hari sekali, apa sampai bila. Barulah badan isteri kita tu sampai hari ini sihat. Tapi kalau tak makan ubat, tak apa mak, saya tak makan ubat, tak apa, tak payah tunggu lama, 4 tahun lepas tu badan akan sakit. Ini jadual dalam hidup seharian kita. Maka begitu juga bila berbalik dengan Allah Ta'ala. Kalau seseorang ini nak menjadi Muslim yang baik, nak menjadi Muslim yang berjaya, maksudnya orang yang boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Rabbana atina
atina fid dunya hasanah, yang kita berdoa, ya Allah berikanlah kepada aku kehidupan dunia yang baik, yang bahagia je hidup di dunia ini. Maka kata Syekh Mustafa Masyhur tadi, dia kata ikut jadualnya. Apa dia? Allah sediakan dalam hidup seharian kita jadual yang tak pernah berubah daripada zaman Nabi, ialah sembahyang. Allah ciptakan jadual kepada kita sembahyang daripada 50 waktu menjadi 5 waktu, macam makan kita. Kita bangun pagi, kita ada makan pagi, kita ada salat subuh. Sampai tengah hari, kita pun berehat nak makan tengah hari, ada salat zuhur. Cuba tengok. Kita balik asar, kita pun berehat, ada minum ringan asar, ada sembahyang asar. Sampai malam hari, bila turunnya matahari, kita pun masuk ke rumah kita. Maka pada waktu itu ada tuntutan sembahyang maghrib. Kemudian sampai Isyak, tengah malam sebelum kita tidur, Allah minta kita sembahyang lagi, namanya Isyak. Sampai balik pula esoknya, bangun pagi, kita ada sarapan pagi, ada sembahyang subuh. Semua itu jadual. Cuba tuan-tuan tak makan pagi sekali, tak makan sarapan sekali, agak-agak jadi macam mana? Terus gastrik. Cuba tuan-tuan biasa nak makan tengah hari, sekali tu tak makan tengah hari. Mesti waktu makan malam 4 pinggan. Ni apa abang makan sampai 4 pinggan, tengah hari tak ada makan. Kadang-kadang siang tak sempat makan, pergi sana, pergi sini, sibuk pergi sana sini. Tu dia balik malam, suruh isteri masak nasi. Dia kata aku nak makan 5 pinggan makan. Kenapa? Siang tak sempat. Kadang-kadang orang makan siap-siap pagi, nasi lemak, roti canai, roti bakar, teh tarik halia, teh panas, telur rebus, bubuh madu pula, telur ayam kampung pula. Dia kata ni kalau makan pagi ni sampai tengah hari, tak sempat tengah hari, mesti lampau tengah hari. Tengok orang buat kenduri kahwin. Orang buat kenduri kahwin, bukan dia buat pagi-pagi, dia buat tengah hari. Tengah hari. Tuan-tuan pernah tak makan kenduri kahwin dia buat di malam hari? Di KL ni ada tak dia buat di malam hari? Ada tak? Di Perlis dulu pernah sekali berlaku. Waktu tu panas, cukup panas. Saya ingat tahun 10 tahun yang dulu lah, adik saya kahwin tak boleh buat di siang hari, panas, terpaksa buat di malam hari. Mula daripada 8.30 sampai 12, mula 8.30 sampai 11.30. Buat malam ni tu sebab dia pendek. Kalau buat siang, mula daripada pukul 12 sampai pukul 6 petang, orang dah datang. Kita dah habis makan dah, makanan pun dah habis, nak angkat kemah dah, dia baru terhegi-hegi datang, takkan nak ada. Tapi kalau malam, orang tak datang dah pukul 12. Nak makan tak ada pukul 12 tu orang tengok, balik dah, tak ada dah orang datang. Esok juga buat malam. Tapi kita lah pula duit masuk poket tu tak cukup. Maklumlah masa terahan, yang tu lah kita nak dapat balik pun habis 6,000, dapat balik 4,500. Okey, apa modal? Yalah, benda mahal sekarang. Allah buat sembahyang itulah seperti jadual kita makan, cukup cantik. Dan Allah buat pula dalam masa 1 minggu ada juga jadual Allah. Apa dia? Sembahyang Jumaat. Dan sembahyang Jumaat ni Allah ciptakan jadual sembahyang Jumaat ini khas untuk siapa? Orang lelaki. Kenapa orang lelaki saja, orang perempuan tak ikut sembahyang Jumaat? Nak ikut tak apa, tapi tak wajib lah. Bahkan tak ikut, apa duduk di rumah. Sebenarnya Allah buat sembahyang Jumaat ini, tuntutan mingguan tu Allah nak ajar kita ni. Kita ni siapa? Orang lelaki. Sebab tu untuk khatib yang duduk di atas mimbar berkhutbah tu, dia tu seolah-olah ketua kampung di situ. Sebab tu tuan-tuan yang ada ketua kampung di sini, dia kena naik berkhutbah sebab dia lebih mengetahui daripada Tok Imam. Kadang-kadang Tok Imam tak tahu pun. Tak tahu apa pun. Masalah kampung pun tak tahu. Dia tahu daripada rumah jadi imam balik. Cukup bulan dapat ilham. Bila nama tak naik, dia tak imam lama ni. Nampak. Sudah. Lepas tu ketua kampung naiklah jadi imam.
Saya tak reti Ustaz, kena bagi reti. Kena bagi reti. Saya tak tahu nak baca Ustaz, kena belajar. Sebab bila sebut ketua, dia akan tahu semua benda. Sebab tu Allah ciptakan hari Jumaat ni, dia boleh mendamaikan masyarakat. Kalaulah masyarakat merasakan ni, masyarakat lelaki ni, orang lelaki ni merasakan dia itu adalah pemimpin dalam keluarga. Sebab tu bila dia pergi ke masjid, yang mentarbiah dia, yang bagi ilmu tentang kekeluargaan ni ialah Tok Imam. Dia bagi ke siapa? Ke kita orang lelaki. Dan kita orang lelaki, kalau kita faham kita ni adalah pemimpin, kita akan bawa isi khutbah tu balik cerita ke isteri. Balik cerita ke isteri. Barulah isteri pandang, hebat suami aku. Hebat. Barulah suami isteri ni dia tak pandang kecil. Dia tengok macam kita, bawa gaji mengecil makan harta aku. Dia sudah. Barulah nampak, hebat. Yang isteri pula di rumah kena tanya suami ni, apa yang Tok Khatib sebut dalam khutbah? Kena cerita. Ada setengah orang dia tak tahu nak cerita. Dia tak tahu nak cerita. Isteri dia tanya, macam mana khutbah? Okey. Yalah, apa Tok Khatib kata? Betul juga lah, macam dia kata tu betul lah. Yalah, apa isi dia? Nampak semangat lah. Dia punya khatib tu nampak kakak kami pun sampai tak boleh nak kepala takut. Dia tengok janggut pula panjang. Dia okey lah. Macam tu lah, macam ni lah, garang lah. Tak tahu isi apa. Tak apalah, korang-korang boleh bercakap. Daripada pergi masjid, balik apa pun tak tahu. Bila kita tak boleh nak menjadikan diri kita pemimpin, maka tak akan berjaya yang keluarga kita, yang macam kita nak bawa. Kita doa Isyak nak bagi keluarga aku begini, anak aku begini, tapi kita tak jadikan diri kita ini sebagai pemimpin. Sebab tu Allah ciptakan hari Jumaat khas untuk orang lelaki. Orang lelaki, kalau orang perempuan pergi Jumaat, sudah kita lakukan. Nak letak mana muka kita? Memang Allah ciptakan orang lelaki secara tak sengaja. Tengok Allah ciptakan jadual. Setiap minggu ditarbiah, dibagi ilmu, bagaimana nak jadi orang-orang yang baik, bagaimana nak jadi orang bertakwa, bagaimana nak membina sebuah keluarga. Bayang setiap minggu dibagi ilmu. Tapi ramai di kalangan orang-orang Islam, dia tak tahu bahawa itu adalah jadual daripada Allah. Sebab tu tak berjaya, dia tak berjaya, isteri tak berjaya, anak-anak tak berjaya. Lahirnya anak-anak yang nakal, lahirnya anak-anak yang derhaka. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu cerita dalam Quran mengenai malaikat. Bila Allah Ta'ala turunkan sebuah ayat Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata, wahai malaikat, aku nak ciptakan di atas muka dunia ni khalifah yang bukan di kalangan kamu. Mana makhluk yang bukan di kalangan malaikat. Malaikat kata apa? Qalu ataj'alu fiha. Wahai Tuhan, adakah kamu nak ciptakan makhluk yang lain daripada kami yang akan melakukan kerosakan dan akan menumpahkan darah? Sedangkan kami ini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini dah baik dah bertasbih padamu, bertakdis, menyucikanmu setiap hari. Kenapa nak pilih makhluk yang lain? Bahasa kita, malaikat ni komplain Allah Ta'ala. Malaikat ni komplain Allah Ta'ala. Dia komplain Allah Ta'ala, awak yang nak buat. Kenapa yang nak buat juga makhluk lain? Kami ni kan ada. Kenapa malaikat ni komplain? Kerana malaikat ni berpengalaman. Sebelum Allah ciptakan kita manusia, Allah dah ciptakan jin terlebih dahulu atas muka dunia. Atas muka dunia ni Allah dah ciptakan jin. Malaikat ni berpengalaman lah dengan perangai jin. Bergaduh sama sendiri, menumpahkan darah sesama sendiri. Kemudian mereka menjadi jahat, tak nak jadi manusia, tak nak jadi jin yang beriman, syirik pada Allah Ta'ala. Jin ni pula tak mati, letih dia, panjang pula umur, buat jahat lagi. Manusia tak apa, kita geram ke kawan kita, dia ni memang tak apa.
Mati dia sampai hari nanti. Ataupun kita mati dulu daripada dia. Kita geram dia. Aku tak boleh tengok muka dia. Tak apa, esok lusa dia mati. Atau kita mati dulu. Dia antara dua. Tak apa, kita mati dulu pun tak bergaduh. Dia mati dulu pun kita tak gaduh dah. Dah dia mati. Jin ni tak mati. Lambat, panjang pula umur dia. Malaikat kata ini pengalaman dia. Jin. Kenapa nak dibuat manusia lagi? Allah Ta'ala kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tak tahu, aku lebih tahu daripada kamu. Bila malaikat ni komplain Allah Ta'ala, maka Allah kata, baik, yang ni tak ada dalam Quran. Dia ada di dalam tafsir, dalam hadis ada cerita. Allah Ta'ala kata, tak apa. Kalau kamu tak nak terima cadangan aku nak beri kepada kamu satu pengajaran. Mana di kalangan malaikat yang nak volunteer, sukarela, nak aku jadikan dalam diri dia macam mana aku berikan dalam diri manusia. Siapa yang nak di kalangan malaikat yang aku nak jadikan dia macam mana aku jadikan dalam diri manusia. Dalam diri manusia yang macam kita ni ada nafsu, nak dibagikan nafsu kat malaikat, bagi malaikat rasa macam mana jadi manusia. Yang kata kami ni baik, manusia ni jahat, tak apa. Allah kata tak apa, aku nak bagi kamu cuba. Aku nak bagi nafsu ke kamu, aku nak bagi hati ke kamu, aku nak bagi akal ke kamu. Dalam banyak malaikat tu ada 2 orang malaikat katanya. Yang pertama Harut, yang keduanya Marut. Pernah dengar tak tuan-tuan? Nama Harut dan ni bukan tukang karut. Tukang karut ni dalam wayang kulit. Itu tukang karut. Ni Harut dan Marut. Ada dalam Quran cerita Harut dan Marut yang Allah turunkan ke muka dunia. Harut dan Marut kata, kami nak cuba. Kami nak cuba diberikan kepada kami apa yang ada dalam diri manusia. Nafsu ni nafsu syahwat kan? Akal dan hati. Maka Allah pun beri dalam diri manusia, dalam diri 2 orang malaikat ni benda yang ada dalam diri manusia. Tak ada dalam malaikat yang biasa ni, tak ada. Pokoknya malaikat ni tak ada nafsu, tak ada akal, tak ada hati. Sebab tu mereka taat pada Allah, tak pernah komplain. Sebab tu ayat tadi tu, dia bukan komplain, tu bahasa saya. Mereka bukan komplain, mereka tanya apa hikmah. Itu aja. Bukti dia bila Allah ciptakan Nabi Adam, mereka sujud pada Nabi Adam kerana Allah perintah. Berbeza dengan iblis, tak nak sujud langsung. Dia dikatakan malaikat. Dia tanya sebab apa. Macam kita lah, anak kita ni buat cadangan, kita pun tanya dia, kalau buat macam ni bukan kerana kita tak terima cadangan dia, kita bagi cadangan kita. Kalau dah dia tak boleh, tak apalah, ikutlah cadangan dia. Abah, kita kata pada dia, ni nak habis 3,500 nak buat pelamin ni, mahal. Cuba adik pakai, kita kata pada anak ni, cuba adik pakai kayu-kayu yang ada di surau tu, bubuhlah sikit-sikit. Kebetulan kawan adik ni pandai buat, pandai make-up sikit ni, taklah mahal sangat 3,500. Kita cadang. Dia kata kawan dia ni memang ada cadang macam tu, tapi masalah kawan dia ni, dia beritahu kita dia ada kerja lain. Dah lah, bukan kita nak minta dia terima pandangan kita, kita bagi pandangan. Kalau ada kerja lain, tak apalah, pakailah yang dia nak di 3,500. Maka begitu juga para malaikat ditanya Allah, kenapa yang nak buat sangat? Kenapa tak ambil kami je? Bila Allah Ta'ala beri kepada Harut dan Marut ini nafsu syahwat, maka mereka ini diturunkan ke dunia. Diturunkan di mana? Harut dan Marut ini diturunkan di sebuah negeri yang namanya Babil. Biba bila Harut tawa Marut. Mana Babil? Kat mana Babil? Babil ni bahasa Arab dalam Quran. Bahasa kita Babylon. Babylon ni letak kat mana? SS 5C bukan. Babylon ni letaknya di Iraq. Kampung Babylon ni letaknya di Iraq. Orang kata taman tergantung. Bukan taman tergantung, malaikat tu digantung oleh Allah. Dia turun di situ, di kampung yang namanya Babylon. Babylon ni terletak di Iraq.
Dan dia terletak pula di dalam kawasan Kufah. Kufah ni kawasan apa? Kawasan pentadbiran Sayyidina Ali waktu dia jadi khalifah selepas daripada Sayyidina Osman. Itu kawasan pentadbiran dia, Putrajaya Sayyidina Ali itu. Di situlah tempat yang namanya Kufah. Dalam kawasan itu ada satu kawasan yang namanya Babylon, dekat dengan tempat Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan. Tempat lahir Nabi Ibrahim di Babylon. Turun, bila turun atas tanah Babylon tu sampai mendarat ke tanah ni, yang pertama sekali mereka rasa agak-agak tentang rasa apa? Berjalan, musafir, turun daripada kenderaan, cari apa dulu? Rasa apa? Rasa dahaga, turun, rasa dahaga. Sampai aja ke bumi, pertama sekali rasa dahaga. Allah, dahaga. Sebelum ni jadi malaikat tak pernah dahaga. Cari air, minum air. Dah minum air, kembung perut lapar dah pula. Cari makan, dapat makan. Kenyang. Bila dah kenyang, mengantuk dah pula, tidur. Bila bangun daripada tidur, lintas seorang perempuan yang cantik. Ui, lawa pula perempuan tu. Sudah. Tu. Yang dulu waktu jadi malaikat tak tahu. Tapi bila jadi manusia ni, Allah, letih rupanya. Oh, letih jadi manusia ni, tuan-tuan. Kakak-kakak macam mana, tuan-tuan? Nak jadi malaikat ke jadi manusia? Saya tak mau, saya nak jadi manusia, boleh makan ke macam? Tuan-tuan nak jadi malaikat sila. Saya nak jadi manusia, boleh makan, boleh kahwin, ada rumah. Malaikat dia tak ada apa dua atas langit ni. Kahwin pun tak ada, anak bini pun tak ada. Kita yang berkahwin tak ada anak pun sedih. Ada anak? Tak ada Allah Ustaz, tak ada rezeki. Kahwin lain. Nak kahwin lain, kasih ke isteri. Betul lah, kasih tu kahwin lain. Tanda kita kasih. Bila malaikat dia tengok aja perempuan cantik, ikut perempuan tu balik rumah. Dia ikut sampai ke rumah, dia duduk dengan perempuan. Dan malaikat ni pula, perempuan tu duduk pegang, tak bagi pergi ke mana. Kerana apa? Malaikat ni lawa. Malaikat ni Allah ciptakan dia tak pernah ada zaman muda dan tua. Apa? Tak ada zaman muda dan tua. Maintain aja, tak nampak tua. Kita ni agak-agak ada zaman muda, ada. Kita ada zaman muda. Ada tak zaman tua? Ada, saya pun nampak tua dah. Ni ada rambut putih. Ni tahun dulu 2008, muda lagi. Ni tahun 2013 ni nampaklah umur sikit, agak-agak nak sampai kan 2018. Kena fikir nak sampai kan 2018. Belum tentu lagi. Tapi malaikat ni dia tak makan tua. Dia tak tua, cuma diberikan pada dia perasaan tu. Benda yang ada dalam diri di sudut zahir dia tak berubah. Perempuan ni pegang sungguh-sungguh. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala turunkan Harut dan Marut ini untuk menjadi Rasul, menjadi pesuruh Allah. Kerana di zaman itu tak ada Nabi, tak ada Rasul, tak ada alim ulama yang boleh mengajar manusia di zaman itu. Manusia di zaman itu dipanggil Ahlul Fitrah. Apa dia Ahlul Fitrah? Tak sampai agama. Agama itu tak sampai. Bila agama tak sampai, bermakna kehidupan mereka percaya kepada dunia itu lebih, percaya kepada pokok itu lebih, percaya kepada tok bomoh dalam bahasa kita ni lebih. Di zaman tu sebab apa? Tak ada Nabi. Di antara zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad berlaku tu tak ada Nabi. Agak-agak di zaman kita ni ada tak tempat yang tak adanya masjid, yang tak adanya surau. Asalnya semua tempat ada. Semua tempat ada. Nak kata di Malaysia ni, kalau orang sebut ke kita, saya tak tahu apa benda sembahyang, agak-agak kita boleh percaya lagi dia. Saya tak tahulah, tak nak tengok ni apa buku, tengok tulis Quran kan, Quran. Tak nak tengok kita rasa kalau orang sebut tu buat berempat-empat begini. Agak-agak kita ada kan di Malaysia kita yang macam tu. Astro pun ada. Astro pun ada, tuan-tuan. Kalau dah ada astro,
Hai, benda dunia pun sampai. Tengok piala dunia sudah. Bukan setakat orang di bandar. Dalam kampung pun tunggu pukul 3 pagi piala dunia. Esok tak pergi motor. Sebab apa? Tengok piala dunia. Di tempat saya lagi seronok. Piala dunia tu dia berlaku pukul 4 hingga pukul 6 pagi. Subuh pagi tu tak ada orang azan di masjid. Tanya esok rupanya Tok Bilal dengan Tok Imam pergi tengok bola di kanan, dia buat skrin besar. Balik-balik tu mengantuk, lena dengan ayat, lupa ada subuh di masjid. Dia nak kata macam mana tu tuan-tuan? Kalau kepala kereta api tu dah gelong, jawab dia yang belakang dia habislah je tu. Kita kalau lah Tok Imam kita ni gelong, kita mungkin sudah. Tok Imam pula, Tok Imam sini lah tempat lain lah. Entah dia tengok, tak, Tok Imam kami ni tak sihat Ustaz. Adalah cerita Tok Imam lain lah. Ada. Dan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ni, zaman tu agama tidak ada. Allah turunkan Harut dan Marut ni kerana nak minta Harut dan Marut ini perjelaskan agama Allah. Tambah-tambah di zaman itu orang tak percaya dengan kuasa Allah, tapi percaya dengan kuasa manusia. Zaman tu kiranya bomoh ni menjadi bahan biasa. Sakit demam jumpa Tok Bomoh. Nak tengok rezeki tak rezeki, sembah bomoh dulu, sembah pokok dan sebagainya. Zaman tu di Perlis ada satu tempat, kampung di Perlis tu ada satu tempat namanya Mata Air. Dulu saya ingat 2 tahun lepas TV3 mainkan sebuah drama pukul 4 petang. Yang saya tengok pukul 4 petang sebab dia dekat asar. Bila asal kita bangun tengok TV, cerita Mata Air di dalam Malaysia ni Perlis. Cek betul, memang sungguh Perlis punya cerita. Rupanya Mata Air ni dia ada di sana seorang Tok Bomoh yang namanya Tok Pin. Tok Pin dalam cerita tu disebut Tok Pin. Bila berlaku cerita tu, saya pergi jumpa adik saya yang memang duduk di kawasan tu, dapat orang di situ. Saya pernah cerita bila adik saya duduk di situ, dia boleh buka telah Quran. Dia boleh buka telah Quran, mengajar orang tua-tua ni baca Quran. Tapi dia kata letih mengajar orang tua-tua ni abang. Saya tanya kenapa orang tua-tua lah bagus. Memanglah mereka datang, tapi kadang-kadang dia lupa bawa gigi. Bila lupa bawa gigi, tak boleh baca Quran. Nak balik, tak larang. Letih, maklumlah sakit kepala lutut. Semangat ni kuat, tak. Tapi bila suruh baca sikit makcik, tak boleh keluar Ustaz. Gigi tak ada. Tu letih dia. Daripada 20 orang tu, yang ada gigi 3. Itu pun dah sepih dah gigi. Yang lain lupa pula tu. Lupa lah, kadang-kadang terlupa. Yalah dia makan sirih. Biasa dia makan sirih, cabut gigi palsu dalam peti air, tumbuk sirih. Semangat nak mengaji ni. Gaskan kawasan tu. Bila saya pergi tanya pada adik saya, ada tak orang yang nama Tok Pin? Dia kata ada. Dalam TV disebut Tok Pin, rupanya mereka panggil Tok Pin Kra. Dia ni boleh berubat semua benda. Budak yang nakal dia boleh, suami yang malas pun dia boleh bagi racik, isteri yang kerah kepala tak nak taat dengan suami pun boleh dia buat, tapi dia menggunakan air. Sebab tu orang kampung di situ kalau demam tak pergi, dia tak pergi dah klinik, dia pergi kat Tok Pin Kra tu, dia beli air 1 tong yang besar sikit tu RM5. Makcik saya dia jadi gatal-gatal di tangan, pergi ambil air kat dia 10 botol dah, tak sembuh lagi sakit dia. Saya pergi ziarah, saya kata makan ubat apa? Tak ada ubat apa. Dia kata ambil air kat Tok Bomoh, Tok Pin Kra, sembuh kan? Dia kata setakat sekarang ni dah 10 botol tak sembuh. Saya kata jom saya bawa pergi ke klinik Dr. Ismail. Dia ni pernah dulu belajar di Mesir, saya kenal. Dia jadi dia ambil medical, balik ke Malaysia, balik ke Perlis, dia buka klinik dia sendiri. Pergi ambil kat dia, bayar 12 hari semua. Balik makan 2 hari, dia punya kulit dia ni jadi elok kembali dan gatal dia jadi kering. Saya kata bukan tahu mana dia ambil ubat aja. Daripada kita dah percaya pada Tok Bomoh ni, ada masa kita boleh ambil ubat pada dia, tapi ada masa teruk sangat kepercayaan. Hai, tak betul
jadi syirik kita. Maka berlaku di zaman Harut dan Marut ni, begitulah Allah hantar untuk hajat kepada mereka tentang agama. Yang betulnya Allah Ta'ala, yang tak betulnya sihir. Dan malaikat ni orang yang boleh membuat benda-benda yang pelik, benda-benda yang kita kata mukjizat dia boleh buat air itu mengalir daripada bawah naik ke atas. Malaikat Harut dan Marut memang boleh. Memang malaikat yang Allah bagi benda tu. Mereka belajar daripada Harut dan Marut, dan mereka jadikan ilmu yang mereka belajar daripada Harut dan Marut untuk merosakkan orang. Di antara yang disebut dalam Quran, ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka test ilmu mereka yang mereka belajar daripada malaikat tadi ni untuk rosakkan hubungan suami isteri. Jadi rosakkan hubungan suami isteri, patut elok jadi tak elok. Lah kali kawan ni cerita dengan isteri orang, kawan ni cerita dengan suami orang, bergaduh, sudah. Maka Allah Ta'ala kata, kamu buat tu silap. Dan dalam masa yang sama, Harut dan Marut duduk dengan perempuan tadi itu. Maka perempuan tadi sediakan setiap hari minuman arak. Mereka kata, kami tak boleh minum arak. Dah tak boleh minum arak, dah dulu lama dengan dia, ajak berzina. Malaikat kata, berzina tak boleh. Kamu sayang aku, kata perempuan tu. Tapi kamu tak nak ikut kehendak aku. Tak apa kalau kamu tak nak berzina dengan aku. Buatlah benda yang kecil. Apa dia minum arak? Malaikat kata, Harut Marut ni bila dia dah ada nafsu, boleh lagu no. Macam kita lah, boleh lagu no, test. Test lah, bila test sejarah pening. Bila dah pening, nampak aja si perempuan tu berzina dengan perempuan. Akhirnya Allah Ta'ala murka, diangkatnya mereka, diazabnya mereka. Kata Nabi, digantungnya mereka di antara langit dan bumi hingga hari kiamat. Cuma kita je tak tahu, kita je tak nampak benda tu. Nak cerita bahawa kita ni dengan malaikat, kita ni ranking makhluk Allah yang terbaik lebih daripada malaikat. Kita buka kitab Tauhid, Nabi Muhammad, dia kemuliaan dia di sisi Allah lebih daripada malaikat Jibril. Kenapa? Allah bagi nafsu pada dia, Allah bagi akal, Allah bagi hati. Dia boleh kawal nafsu, akal dan hati untuk taat pada Allah. Berbeza dengan malaikat yang tak ada perasaan. Dan kita ni, manusia yang macam kita ni, ranking kita lebih tinggi daripada malaikat yang biasa. Dia malaikat ni ada yang menjadi ahli kabinet Allah Ta'ala. Ahli kabinet Allah Ta'ala ni yang ada pangkat lah. Malaikat Malik, jaga neraka. Malaikat Ridwan, jaga syurga. Muka Nakir, tanya tentang soalan kubur. Malaikat, apa lagi? Israel, cabut nyawa. Ini malaikat yang ahli kabinet Allah Ta'ala, yang ada pangkat. Kita ni bawah daripada mereka dan lebih tinggi daripada malaikat yang biasa. Yang biasa. Kita hebat lah. Tak dibandingkan para malaikat. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah kata, aku muliakan anak-anak Adam lebih daripada apa-apa yang ada di muka bumi, di atas langit dan di bumi. Yang dalam laut, yang dalam air, atas darat, semua manusia paling mulia. Rupanya kita mulia. Mulianya kerana kita boleh lawan nafsu. Mulianya kerana akal kita Allah beri, kita boleh gunakan akal ikut kehendak Allah, tak ikut kehendak akal. Kalau ikut kehendak akal, kita kuat daripada dia, kita tunggu. Ikut kehendak akal, ikut kehendak hati, kita balik isteri tak nak senyum, ikut kehendak hati. Aku kata kahwin lain, ikut kehendak hati. Tapi hati kita jaga supaya tak isteri kita terasa dengan kita, dan dia juga jaga supaya kita tidak terasa dengan dia. Manusia yang macam ni dia agak hilang. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tu cerita mengenai manusia dan malaikat. Dan manusia ini kalau nak berjaya, nak boleh lawan nafsu, syahwat, akal dan hati dia, maka dia ikutlah jadual daripada Allah Ta'ala. Wallahualam, cukupnya sekadar itu. Malam ni tuan-tuan ada majlis, saya pun ada program lain malam ni. Jadi kita berpecah lah saja. Tuan-tuan ada majlis tahlil, saya ada program lain. InsyaAllah kita jumpa lagi. Minta maaf banyak lah. Dan kita akan sambung lagi perbahasan mengenai uqubat tarikis solat. Kata Nabi, orang yang meringankan sembahyang, bukan tak sembahyang, meringankan sembahyang, ada 15 azab. 6 di atas dunia, 3 waktu nak mati, 3 selepas mati, 3 di dalam kubur, 3 lagi sewaktu dia bertemu dengan Allah di akhirat.
15 azab. Orang yang meringankan sembahyang, bukan tak sembahyang, ringankan sembahyang. Kenapa ringankan sembahyang? Yang pertama, sembahyang tak tepat waktu dia. Yang kedua, bacaan dalam sembahyang tak betul. Subhanallah ala. Cuba tengok bulan Ramadan. Bila Tok Bilal kata, Allahumma salli ala Muhammad, makmum. Boleh. Apa kata? Tu dianggap sebagai apa? Tu orang yang meringankan zikir. Sama orang yang meringankan sembahyang. Tanda-tanda mati. La ilaha illallah. Tu imam belum semangat. La ilaha illallah. Dia belakang. La ilaha illallah. Apa ha'i? Yang dikatakan meringankan ni kalimat-kalimat yang ada di dalam sembahyang. Bukan tak sembahyang, tapi meringankan sembahyang. Sebab dua benda tu insya-Allah kita cerita lagi pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Nanti ada jadual dan dapatkan daripada dari rumah kita lah, anda saya yang ada di sini kita boleh dapatkan. Dan untuk muslimat minggu satu lagi, satu hari bulan kita sambung lagi pengajian kitab Jauhirul Mauhub kita di sana nanti masih membahaskan tentang al-ilmu, tentang ilmu, insya-Allah. Allah a'lam. Maaf kalau apa-apa yang saya sebut pada malam ini tak sedap tuan-tuan dengar, dan saya terguna kalimat atau contoh-contoh yang menyebabkan tuan-tuan terasa dan menyebabkan tuan-tuan tersinggung. Itu hanya sebagai contoh saja. Saya tak kata pada sesiapa. Bahkan yang tu saya kata kepada saya, moga-moga kita yang mendengar ini kurang-kurangnya kalau kita terasa, maka kita berubah. Saya sendiri pun berkata untuk diri saya dan selebihnya untuk tuan-tuan. InsyaAllah kita lagi. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi afiyati ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Saya ada keluarkan borang program tadarus Al-Quran, bacaan Al-Quran yang dibaca setiap hari di surau saya. Khusus untuk orang-orang yang nak sedekahkan bacaan yang kami nak baca tu kepada arwah-arwah yang meninggal. Ada borang. Cuma saya tetapkan satu arwah RM5. RM5 tu saya nak gunakan untuk satu benda. Saya nak cari sebuah kenderaan pelbagai guna. Orang kata, Ustaz nak cari van mayat. Saya kata van mayat ni okey kalau ada. Sebab orang bukan mati sehari. Orang situ pula mati, kubur dekat, tak naik van lah. Pakai angkat sampai ke kubur. Saya nak cari kurang-kurangnya kenderaan yang lasak, macam jenis-jenis macam Hilux. Sebab saya nak guna untuk kebajikan orang yang duduk di sekitar surau saya yang ada 20 orang. Kebajikan, tolong mereka. Ada banyak benda lah. Benda tu mayat yang boleh bawa. Surau saya buat macam orang buat pakatan kenduri. Cuma saya ajar orang ni, orang kampung ni dia kena ajar buat macam kita buat kuliah ni, ajar orang lain tu menyertai surau. Buat kuliah. Kalau tak buat kuliah, tak sertai surau. Saya nak orang ni menyertai majlis ilmu. Macam mana buat kenderaan ni? Saya buat macam pakatan kenduri tu, ada kerusi, ada meja kenduri, ada kemah. Memang benda tu dah ada. Mereka ambil daripada surau, berapa hari pun kenduri. Takkan kenduri sampai sebulan, 3-4 hari dah. 3-4 hari itu harganya bukan mahal pun, RM50. Itu je. Sebab nak ajar orang ni bersedekah dengan surau. Bila mereka bersedekah dengan surau, Allah akan bagi dalam hati mereka hidayah. Sebab tu daging-daging korban yang saya buat di surau saya bagi setiap orang. Orang kata, Ustaz ni sembahyang pun tak apa, saya bagi. Kerana saya bagi, itulah dia datang main. Dia datang majlis ilmu saya duduk belakang. Jadi bila makan, dia makan balik dulu. Tak apalah, saya kata, datang
juga surau. Jangan sampai bila dah mati baru datang surau, tak guna. Orang tak guna datang surau. Bila dah mati tak boleh buat apa kan. Duduk di depan, bukan boleh jadi imam pun, duduk terkojong di hadapan, mati tak. Tak puas orang bila kita buat baik pada Allah Ta'ala atas niat supaya orang boleh mendapat hidayah macam tuan-tuan buat di sini. Maka macam itulah saya nak buat di kampung saya supaya mereka lebih faham. Sebab susah tuan-tuan, orang yang duduk di ujung-ujung kampung ni, dia seronok masjid, surau tak nak pergi, bayang tak nak, majlis ilmu jauh. Bukan apa-apa, majlis ilmu saya baca Quran aja, bukan ada apa-apa, tapi tak nak pergi. Tapi kalau lah wayang kulit datang, Allah, pukul 5:30 tu tercokok. Tunggu wayang kulit. Ada. Dia pertih tu dibawa. Pertih tak ada, tapi dibawa daripada Asun, Pak Majid Asun tu. Pak Majid Asun tu ada. Kuat tuan-tuan, wayang kulit ni dia puja. Dia nak duduk atas tu dia puja. Sebab tu watak dia bukan ada apa pun, hero. Nama Etong, heroin dia nama Eket. Etong dan Eket. Tu dia daripada dulu mereka. Tapi duduk tercokok dari bawah tengah sampai sebelah malam. Kokah dia tak semayang ke mana apa pun. Allah, sedih tuan-tuan. Kalau orang muda macam saya tak apa. Tapi orang-orang ni macam dia kata, gigi pun dalam tiap air. Allah, sedih. Itu yang saya cuba buat. Saya nak cari kenderaan yang macam tu. Saya boleh membantu mereka di seluruh benda-benda yang ada di surau. Jadi duit yang tuan-tuan bagi RM5 ini, saya akan masukkan dalam usaha saya yang tu. Dan kenderaan pun saya cari saya cari yang agak elok sikit. Walau second hand yang agak elok dalam 70,000. Biar masuk betul-betul. Saya nak masuk dalam undang membeli. Maksudnya masuk dalam kampung terus pun boleh. Kalau beli yang adalah 2-13,000 kot sakit masuk kampung, orang kampung nak tolak keluar balik. Enjin rosak, tercabu, dah tayar. Itu dalam usaha dia. Dan tuan-tuan yang bagi pun niatkan wakaf. Sepanjang saya buat, tuan-tuan dapat pahala. Saya usaha untuk buat pun, saya pun nak cari pahala. Tuan-tuan dapat orang ada tu. Kalau tak cukup, balik di botol stek. Ataupun hantarkan mesej ke saya. Dalam handset saya tu tulis nama, beritahu daripada siapa, masukkan duit ke dalam akaun surau. Semua ada dalam tu. Itu saja. Allah alam. Kalau tuan-tuan nak dapatkan barang ni baki yang saya jual kat muslimat ni, ada buat rumah lah. Allah alam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.